industri takaful ataupun insurans ni sudah lama sejak merdeka lagi. Sebab kebanyakan orang Inggeris datang ke Malaysia ni, mereka banyak buat pelaburan. Dulu insurans dulu bukanlah berkaitan dengan insurans hayat, tapi dia banyak lepas insurans kemalangan, insurans perusahaan, perkapalan dan sebagainya. Jadi dia orang banyak berdagang, terutamanya pelayaran. Kalaulah kapal tu tenggelam, kalau kapal tu tenggelam, akan menjadikan modal dan segala apa yang dilaburkan tu akan hilang. Jadi rugilah. Dia akan rugi kepada pelabur, rugi kepada ilmu perkapalan, pengalaman dan sebagainya. Jadi dengan ada insurans, dia orang ganti balik kapal dan menyebabkan pelabur tidak rugi, dan kepakaran perkapalan tu dapat diteruskan. Itu asalnya kan. Bila di Malaysia ni, apabila Inggeris datang ke Malaysia, mereka bawa sekali. Antara yang paling lama adalah Prudential lah. Itu syarikat insurans yang paling lama. Dia dah lebih 80 tahun. Sedangkan kita merdeka baru 60 tahun kan. Menunjukkan dia sudah ada di Malaysia sejak 20 tahun sebelum merdeka bersama dengan industri perdagangan mereka. Malah kita dapat rekod orang yang bekerja di lombong-lombong dulu sebenarnya telah diinsuredkan dengan dengan insurans kemalangan diri, dan syarikat insurans tu didaftarkan di India kan. Ini menunjukkan mana industri ni dah lama. Industri risiko kewangan ni dah lama, dan mereka patut support menyelesaikan isu ni dengan insurans lah. Sekarang insurans dahulu, kalau insurans banyak pada takaful am, motor, kenderaan, projek semua, sekarang insurans tu ada dipindahkan kepada insurans life insurance. Jadi oleh kerana fatwa ulama mengatakan life insurance tu haram kerana nyawa tak boleh tu tukar beli, jadi ramai di kalangan umat Islam berpegang bahawa insurans nyawa tu haram. Sebab apa? Nyawa tak boleh tukar beli, manusia akan mati. Seolah di sana ada gharar di dalam industri tersebut. Jadi dalam fatwa Majlis Fatwa 1984 di Malaysia menyatakan sebenarnya insurans tu haram disebabkan beberapa aspek yang kita tahulah. Sebab ada unsur riba, akad dia ada gharar, mana akad dia jual beli sedangkan insurans ni bukan akad jual beli. Kemudian tempat pelaburan dia tempat yang haram dan sebagainya. Lain daripada akta tu lahirlah akta takaful. Jadi akta takaful ni sebenarnya lagi remodified sistem insurans dengan meletakkan akad-akad yang betul supaya muamalat itu berteraskan Islam. Maka berlakulah akad dalam takaful ni, akad tolong-menolong. Yang pertama, tolong-menolong maksudnya kita saling, semua para peserta yang menyai takaful tolong-menolong sama kita untuk menabung. Apabila salah seorang rakan meninggal dunia, kita ambil duit tabung tu untuk bantu family dia. Apabila rakan kita ditimpa musibah lumpuh, kita ambil duit tabung tu untuk rawat dia dan sebagainya. Jadi inilah dikata akad tolong-menolong, dan setiap daripada kita bersetuju untuk tabaruk di dalam tabung tersebut. Jadi untuk menjamin kestabilan tabung ini, syarikat insurans takaful ni dia buat pecah dua tabung. Satu tabung memang khusus untuk khairat, satu lagi tabung untuk simpanan pelaburan. Tujuan simpanan pelaburan dalam takaful ni asalnya adalah untuk membiayai bayaran takaful, protection itu tabung tu kalau orang yang peserta yang masuk takaful tu gagal membayar. Ini tujuan asalnya. Kemudian di-upgradekan menjadi tempat pelaburan juga. Dulu sebab tu di takaful etika ni ada dua produk, satu nama produk wakalah, satu produk investment link. Jadi produk wakalah ni akad dia hanya wadiah saja. Maksudnya kita menabung, kita bersetuju untuk sebahagian tabung kita simpan tabung khairat kematian, satu lagi kita saving, seperti mana kita saving dalam tabung haji, di dalam bank. Jadi kalau untung dia orang bagi wadiah, kalau itu pun tak wajib. Tetapi dengan perkembangan ilmu hari ini, apabila kerajaan telah mewujudkan skim amanah saham, kita lihat ada amanah saham. Amanah saham ni ada satu syarikat yang mengumpul dana orang awam yang tak banyak untuk dikumpulkan di satu tabung, dan syarikat ni akan melabur balik dana-dana yang terkumpul tu ke dalam Bursa Saham Kuala Lumpur. Ini Bursa Saham Kuala Lumpur adalah tempat
di mana syarikat-syarikat tertentu menawarkan share mereka dan orang awam boleh beli share dan dikata membeli saham syarikat tersebut untuk berkongsi untung. Oleh kerana untuk melabur di BSKL ni kadang-kadang memerlukan kepakaran, memerlukan kepada komitmen, memerlukan kepada ilmu juga, menyebabkan ramai orang tak mampu, tidak ada ilmu, tidak ada pengalaman untuk melabur di BSKL. Lalu mereka mengupah syarikat pelaburan untuk melaburkan dana mereka. Sudah tentu maka lahirlah amanah saham. Contohnya yang terkenal Amanah Saham Nasional lah, Amanah Saham Bumi Putra, itu syarikat perbadanan nasional. Dia adalah portfolio tertentu. Tetapi di sana ada amanah-amanah saham yang lain, contohnya Amanah Saham Mara, produk Public Mutual dan sebagainya. Dia adalah satu syarikat yang mengumpul dana, tujuannya untuk melabur di BSKL dan akhirnya berkongsi untung. Apa yang saya cakap ini di dalam piramid perancangan kewangan terletak di peringkat A, accumulate wealth. Itulah cara orang untuk nak kumpulkan kekayaan. Namun sebenarnya accumulate wealth ini, di mana kita faham kita perlu masa yang panjang untuk kumpul dana. Okay. Kita perlu faham masa yang panjang untuk kumpul dana, dan kemungkinan umur kita pendek, kemungkinan kita ditimpa musibah, kemungkinan kita kemalangan dan sebagainya yang menyebabkan objektif kita nak kumpul dana tu tak capai, kan? Sepatutnya mana dana tu cukup ketika umur kita 50 atau 60. Tapi kita dah lumpuh umur 35, umur 40. Sedangkan anak masih kecil, hutang masih banyak, menyebabkan kita berubah daripada suasana yang normal kepada suasana yang konflik. Dan ketika itu kita memerlukan pertolongan. Dan pertolongan yang paling tepat adalah takaful, sebab dia adalah satu sistem, pertolongan yang bersistem, yang sudah dijanjikan berapa amount yang perlu kita dapat. Maksudnya kita dah plan daripada awal kita perlukan berapa dan kita sertai. Itu namakan protection. Jadi piramid kewangan ni dia ada 4, ada 3. Dan atas sekali ada distribution. Maksudnya kita dalam hidup kita mengumpul harta. Semua orang dalam hidup ini berfikir nak kumpul harta kerana dia nak bersara. Selain daripada nak tanggung makan minum, dia nak bersara. Jadi ada orang melabur emas, ada orang beli tanah, ada orang beli rumah, ada orang macam-macam melabur kerana dia nak bersara. Tapi sebenarnya bila dia meninggal dunia, siapa nak urus harta dia itu? Ini distribution. Di sana dalam Islam ada 3 perkara. Antaranya dia hebahkan masa hidup. Yang kedua, dia wasiatkan sebahagian hartanya ataupun 1/3 hartanya, ataupun dia melantik orang untuk menguruskan hartanya. Kalau cerita Piramli 3 Abdul kan. 3 Abdul yang melantik peguam akhlaqan untuk menguruskan harta antar luar negara dia kan. Dan satu lagi wasiatlah, faraid. Jadi kesemuanya ini bila seorang tu meninggal dunia, sebenarnya yang akan memegang hartanya adalah 2 pihak saja. Yang pertama amanah raya berhad. Amanah raya berhad lah yang akan menguruskan hartanya, dan kalau harta tu melebihi 2 juta dia akan diuruskan oleh mahkamah tinggi. Maknanya apabila seorang tu meninggal dunia, hartanya khususnya harta di bank, saham akan dibukukan sementara, dan waris hendaklah melakukan proses-proses untuk mengeluarkan harta tersebut. Bermula dengan pergi ke mahkamah syariah, buat surat faraid. Sebelum nak pergi mahkamah syariah, buat surat faraid, kena panggil waris-waris, kumpulkan data waris. Bagaimana kalau waris tu dah anak cucu cicit? Ini masalah yang berlaku. Dia meninggal dunia umur 60, umur 90, anak cucu cicit dah ramai, ada yang mati dan sebagainya. Nak buat surat faraid satu benda yang cukup masalah. Jadi disebabkan dia tak urus masa hidup, menyebabkan harta-hartanya itu tak diagihkan dengan sempurna, mungkin tak dapat dimanfaatkan. Jadi dia kena buat surat faraid. Mesti ada seorang yang full time untuk menguruskan ini. Lepas itulah dilantik wasi untuk menguruskannya. Maka lahirlah di sini sana syarikat pengurus harta pusaka ini. Baik. Kemudian dia bila dapat surat faraid, dia kena bawa semua data bank dia tu pergi ke amanah raya.
dan amanah raya akan buat proses untuk mengagihkan harta ikut faraid. Kalaulah hartanya lebih daripada 2 juta, maka dia kena buat tuntutan dia ke mahkamah tinggi. Jadi sebenarnya dalam hidup dia sudah pasti dia ada hutang. Dia ada hutang bank yang bersumbayar, hutang kereta, hutang meniaga dan sebagainya. Sudah pasti duit itu akan dituntut di amanah raya. Jadi maksudnya family dia terpaksa tunggu sampai 12 bulan untuk dapat duit dia. Jadi kalaulah dia hibah masa hidup, di sinilah datangnya pelan takaful, di mana dalam takaful itu ada perkara yang boleh dihibahkan. Contohnya perlindungan takaful yang dia ambil. Perlindungan takaful tu dia boleh hibahkan masa hidup, dan hibah tu dinamakan hibah bersyarat. Walau macam mana pun dia sudah shortcut proses proses pengagihan tersebut. Maknanya warisnya sudah dinamakan, waris tu hanya pergi bawa sijil takaful ke takaful, dan dalam masa sebulan dia dah dapat keluar cash yang telah yang ditinggalkan. Berbanding kalau dia tak uruskan distribution ni, waris terpaksa ada orang full time untuk menguruskan, dan dia terpaksa tunggu lebih 12 bulan. Bagaimana kalau dia ada hutang? Bagaimana kalau dia tidak ada simpanan? Bagaimana waris dia nak hidup? Jadi dengan perancangan lebih awal, dia telah menyelamatkan harta warisnya daripada masalah kewangan ketika mana dia meninggal dunia. Itu adalah distribution. Jadi dalam piramid perancangan kewangan ni, kita ada 3 perkara yang perlu kita urus. Yang pertama, paling penting adalah protection, perlindungan. Kenapa kita kata perlukan perlindungan? Cuba kita bertanya orang di luar sana, siapa di kalangan mereka yang ada cash 100,000 di bank yang boleh dikeluarkan bila-bila masa? 100,000 di bank pun rasanya payah nak keluar. Kalau dia mesti hidup, maksudnya dia kena mungkin dia boleh keluar 20,000, 30,000 dan sebagainya. Tapi siapa yang ada 100,000? Dia kata kalau 100,000 banyak. Cuba kita ambil kalkulator. Sekarang cuba kita ambil kalkulator. Kita tanya dia, berapa perbelanjaan hidup sebulan? Kos wajib. Kita jangan kira kos sunat, kos wajib. Contoh kos wajib adalah makan. Makan keluarga sebulan kita 1,000 ataupun 600. Tengok besar kecil keluarga tersebut. Lepas tu rumah berapa dia kena kos bayar. Apa lagi yang wajib? Bil air, bil api, bil telefon. Lepas tu hutang-hutang yang dia bayar, hutang kereta, hutang belajar. Lepas tu dia bagi mak ayah dia. Jadi kita totalkan semua pembelanjaan wajib ni. Katalah pembelanjaan wajib ni, keluarga ni, family ni berumur 35 tahun, suami isteri, anak 3 orang, perbelanjaan sebulan mereka adalah RM600. Katalah RM600. Kemudian perbelanjaan rumah, sewa RM500, 1,100. Kereta 500. Total perbelanjaan mereka adalah RM3,000 sebulan. RM3,000 sebulan kali dengan 12 bulan bermaksud keperluan mereka RM36,000. So kalau dia meninggal dunia besok, lumpuh hari ni ataupun kena penyakit kritikal, hilang upaya kerja, dia tetap memerlukan RM36,000 sebulan untuk survive. Bagaimana kalau usia dah sampai daripada umur 35 sampai 55 baru mati, 20 tahun. Kiralah, maksudnya keperluan RM36,000 tu tetap diperlukan selama 30 tahun atau selama 20 tahun. Kalaulah RM36,000 kali 20, berapa ratus ribu yang dia, maknanya belanja wajib yang perlu disediakan hampir setengah juta. So kalau dia ada 100,000 saja simpanan, dia masih kekurangan 500,000 atau 400,000. Daripada mana dia nak collect duit tu? Siapa nak bayar sara hidup dia dan anak dia? Siapa nak bayar bil hospital dia? Siapa nak tanggung hutang-hutang dia? Jadi ini kita namakan sebagai kelemahan kewangan. Di dalam perancangan kewangan biasanya apabila orang tu dah faham keperluan perancangan kewangan, apabila kita nak nasihat dia apa produk yang perlu, kita kena buat need analysis. Okay, step yang kedua kan. Step yang pertama, kita bina kesedaran. Biasanya piramid yang pertama ni gambar rajah yang pertama yang menggambarkan distribution, accumulate wealth dan protection. Ini 3 piramid. Kita akan develop kesedaran mereka. Mereka perlu sedar mereka perlukan protection. Mereka perlu sedar kadang-kadang mereka berlebih-lebih sangat untuk kumpul harta untuk accumulate wealth persaraan, dan mereka lupa untuk menyusun distribution.
Distribution juga penting. Mungkin dia nak wasiatkan 1/3, nak sedekah pada Mahat Tafiz, nak sedekah pada Isma, nak bersedekah ke Muhammad, nak sedekah pada Muhammad Al-Fatih, nak bersedekah kepada mana perjuangan, supaya bila dia meninggal dunia, dana khairat itu akan mendatangkan sahamnya sampai hari akhirat. Sebab apa? Perjuangan diteruskan. Sebenarnya ini yang dilakukan oleh missionary Kristian ni. Mereka hebahkan atau wasiatkan polisi insurans mereka kepada charity. Sebab itulah pihak charity, gereja-gereja banyak duit. Sebab apa? Orang Kristian yang faham, dia tetap wakafkan harta mereka fisabilillah yang mereka faham. Kenapa umat Islam tidak mengambil peluang ini? Dana takaful berbilion-bilion. Sejak daripada dulu sampai sekarang, dana tu berbilion-bilion. Umat Islam tak dapat ambil duit itu sebab apa? Sebab nenek moyang mereka tak daftar jadi ahli. Supaya kalau dia meninggal dunia, duit itu boleh pindah kepada anak cucunya dan diwasiatkan sebahagiannya kepada charity ataupun pusat perjuangan, pusat tahfiz dan sebagainya. Idea ni kita perlu kembangkan. Sebab apa? Sebab sekarang ini kewangan Islam sudah bermula sejak 1985 dan lebih 30 tahun. Umat Islam baru 70% terlibat di dalam kewangan ini. Jadi 17% tu kecil. Menunjukkan betapa umat Islam ni tak nampak sistem kewangan Islam yang telah disediakan oleh kerajaan ni satu benda yang patut direbut. Tetapi direbut oleh bukan Islam. Malah saya di Takaful, top salesman di Takaful adalah bangsa Cina. Orang Cina jual Takaful dan pendapatan dia sekarang dekat 1 juta sebulan. 1 juta sebulan, baru 5 tahun atau baru lebih kurang dengan 5 tahun atau 7 tahun dia involve, dia pindah daripada company lain masuk Etika. Orang Cina boleh buat duit dan market dia 90% orang Melayu. Sebab orang Melayu sekarang dah mula sedar perlukan takaful. Jadi apa yang kita nak sedarkan sekarang ialah umat Islam perlu faham perancangan kewangan tak lengkap kalau dia tak sediakan protection dan distribution. Accumulate wealth kita faham. Orang Melayu yang suka melabur, beli rumah, beli tanah, beli emas, melabur dan sebagainya untuk bersara. Kita tanya dia, betulkah dia boleh bersara? Betulkah usia dia akan sampai bersara? Bagaimana dia mati di tengah jalan? Sedangkan dia tak susun agihan harta itu, dia akan menyukarkan waria. Jadi kita perlu timbulkan kesedaran bahawasanya tidak sempurna perancangan kewangan kalau dia tak lengkapkan protection, accumulate wealth dan distribution. Kemudian apabila dia bersetuju untuk kata okey, nampaknya menarik Ustaz, saya nak tolong kira berapa protection yang kita perlu. So perkara yang pertama yang kita kira berapa protection yang dia perlu, P. So untuk mengira protection, kita kena buat accumulate wealth. Okey, ini saya tunjuk apa ni reality slide yang kedua ni. Nampak slide yang kedua? Orang dalam Facebook tak nampak. Orang di dalam rakan-rakan dalam agensi saya nampak. Hari ni sebenarnya saya buat live training untuk dua kelompok. Satu kelompok ahli agensi saya melalui Google Meet dan saya sharekan saya punya slide. Dan saya open juga, sharekan juga apa ni presentation ni dalam Facebook Live untuk masyarakat awam faham idea ni. Okay. Bagi siapa yang nakkan slide presentation ni boleh WhatsApp saya nanti. Okey, baik. Realiti taraf kehidupan. Hari ni kita lihat saya buat satu dalam slide yang kedua ni satu gambaran kapal di tengah laut, ada layar kan. Kapal layar. Di sana ada di segitiga layar tak atas tu tengok adalah orang yang hidup mewah. Sebenarnya orang yang mewah di dunia ni hanya beberapa sen saja, 10% ataupun 20%. Sebab apa? Nenek moyang mereka sudah buat perancangan kewangan yang betul. Seperti mana yang saya faham, bangsa Cina ni mereka akan agak ada 6 polisi minimum. Dan kalau dia orang boleh cover 1 juta satu polisi, dia orang akan ambil 6 polisi, 6 juta polisi. Sebab apa? Sebab dia tahu kalau dia meninggal dunia, anak dia jadi jutawan. Berbeza orang Melayu fikir, dia kata buat apa aku tinggal harta banyak-banyak ke anak cucu aku. Nanti dia enjoy, apa akan jadi aku dalam akhirat nanti. Mana dia tak confident anak dia nak jadi anak yang bertakwa, lalu dia tak nak tinggal harta pada anak dia. Itu satu salah faham negatif yang berlaku. Sepatutnya kita kena yakin dengan anak cucu kita akan menjadi orang bertakwa. Sekurang-kurangnya tinggal harta 1/3, bagi tahu kepada mereka hamba ambil lah 2/3 ni. Kalau harta tu 1 juta, okey, hampa ambil lah 700,000 bahagi sama mereka.
300,000 tolong ayah, tolong mak, wakafkan harta ni fisabilillah. Pergilah mak tahfiz mana, sekolah agama mana, ataupun mana-mana NGO yang perjuangkan Islam, wakafkan duit itu supaya aku di akhirat nanti ada saham sedekah jariah yang aku buat. Itu sepatutnya yang difahami oleh umat Islam. Tetapi mereka tak kata begitu. Dia kata aku dah bagi ilmu, pandai-pandai dah mereka hidup. Jadi akhirnya orang Melayu ni apabila dia graduate, dia start kehidupan daripada kosong. Sebagaimana Tok Wan dia start daripada kosong, sebagaimana bapak dia start daripada kosong, dia pun start daripada kosong. Sebab apa? Bapak dia, Tok Wan dia tak tinggal reta. Ini isunya bukan tak tinggal, isu dia adalah kadang-kadang kita silap merancang, tak mengambil peluang. So di dalam SWOT analisis, kita dalam slide yang lain, SWOT analisis, kita kena kira apakah kekuatan kewangan, apakah kelemahan kewangan, apakah ancaman kewangan. Ini 3 perkara yang perlu dianalisa. Kekuatan kewangan adalah kita ambil pendapatan family, suami isteri, kira tolak pembelanjaan wajib. Katalah gaji isteri 4,000, suami 4,000, 8,000 pendapatan keluarga. Tolak pembelanjaan wajib 4,000. So dia ada baki 4,000. So dengan 4,000 tu dia buat apa? Adakah 4,000 tu melabur semuanya? Ada 4,000 tu beli rumah semua, beli tanah semua, beli emas semua? Takkan tidak ada sebahagian yang dilaburkan untuk ambil protection. Contohnya seorang tu katalah umur 30-an, membeli rumah harga 300,000. At least dia akan bayar sebulan hampir 2,000. 2,000 sebulan dia bayar kerana untuk membiayai rumah yang dia beli 300,000 dengan 400,000. Tapi kalau dia ambil polisi takaful dengan 2,000 sebulan, dia sudah protect family dia. Hari itu juga 1 juta ringgit. Tengok nilai kan. Beli rumah sebab dia kena bayar interest. Dia masuk takaful, dia ada saving kat situ dan dia ada protection. Dengan 2,000 ringgit dia sudah protect family dia 1 juta serta-merta. Kalau dia meninggal dunia, waris dia dapat 1 juta. Tapi kalau dia beli rumah, waris dia dapat rumah harga 400,000. So, macam mana nak bahagikan rumah kepada isteri dan anak-anak dia dan wang kalau dia ada. Jadi nak bahagikan rumah tu payah. Sebenarnya isteri tu dia tak boleh duduk dalam rumah tu. Sebab rumah tu rumah suami dia, jadi harta pusaka. Mak ayah dia perlu, mak ayah suami dia perlu, anak dia perlu. Jadi dia kena jual rumah tu dan dia hanya dapat sebahagian hak dia sahaja. Jadi kebanyakan hari ni orang perempuan pun dia duduk kat situ. Kalau walaupun abang dia tuntut dia tak jual, sebab apa? Dia nak pergi mana? Sebab apa? Ini yang berlaku menyebabkan kadang-kadang dia makan anak yatim. Harta yatim berlebihan. Sebab apa? Ada harta anaknya di dalam rumah itu. Jadi maksudnya dia tak boleh fokus pada rumah sahaja. Beli rumah untuk duduk, tetapi jangan beli rumah dengan hutang dan dia menanggung hutang. Baik. Jadi kita tengok strength, kekuatan kewangan ni adalah kita analisa pendapatan dia dan tolak dia punya perbelanjaan, akan adalah kekuatan lebihan tu. Okey, itu kekuatan lebihan. Satu kekuatan lagi mungkin dia ada simpanan di tabung haji, simpanan dalam KSP, simpanan saham. Total semua tu berapa? Katalah total di tabung haji 100,000, saham 100,000, KSP 100,000. So dia dah ada 300,000. Jadi kekuatan kewangannya adalah 300,000 plus baki RM4,000. Jadi adakah RM4,000 tu boleh survive? Seperti mana kita kira lah. Kalau lah keperluan hidup dia RM5,000, setahun RM60,000, 10 tahun RM600,000, 20 tahun 1.2 juta. Kalau umur dia 40 tahun, dia akan bersara umur 40 tahun, atau umur 40 tahun dia ada anak seorang umur 1 tahun, dia kena sara anak dia sampai umur 60. So dia perlu ada 1.2 juta sepanjang 20 tahun untuk menyara isteri dan anaknya. Bagaimana kalau dia meninggal dunia? Duit tabung dia hanya ada 400,000 saja. Jadi dia memerlukan lagi 800,000 untuk survive. So dia protect lah. Dia ambil lah protection bernilai 1 juta. Itu maksud dia. Jadi bila dia ambil protection nilai 1 juta, dia sudah protect income dia dan keperluan dia, termasuk hutang-hutang yang dia bayar. Itu maksudnya strength. Dia menggunakan kekuatannya mengambil peluang opportunity takaful. So dalam SWOT analisis kita lihat analisa kekuatan dia, kita analisa kelemahan dia. Kelemahan dia adalah simpanan dia tak cukup untuk menyara hidup dia daripada sekarang sampai dia bersara. Kalau sekarang dia umur 40 sampai bersara umur 60, dia perlukan 1.2 juta. Aset dia hanya ada 400,000, dia ada kekurangan
800,000. Itu dikatakan kelemahan dia. Kemudian di depan dia ada ancaman tak? Of course ancaman hari-hari macam-macam berlaku. Kita tak sangka ada COVID-19, ada COVID-19. Sebelum ni dengue, ada orang mati dengue, ada orang mati sakit jantung, ada orang mati kanser, ada orang mati darah tinggi, ada orang mati kecil manis, ada orang mati macam-macam penyakit, dan ada orang mati tercekik, ada orang mati kemalangan. Jadi sebab kematian tu berlaku dan ajal tu kita tak tahu. Jadi apabila Allah rahsiakan ajal kita, Allah perintah pada kita bertolong-menolong. Jadi takaful adalah industri tolong-menolong yang terbaik. Sebab apa? Sebab apabila orang meninggal dunia, kitalah yang membayar bantuan anak yatim yang ditinggalkan oleh orang itu. Sedangkan Nabi kata, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang jaga anak yatim seperti dua jari di syurga. Jadi kita takaful ni memberi bantuan pada anak yatim sebab apa? Orang yang meninggal dunia tu meninggal anak yatim. Kan dapat pahala. Kemudian ada sahabat kita masuk hospital nak buat bedah, aksiden, nak masuk besi, nak 16,000, kita bayarkan bil dia 16,000. Ada yang sakit jantung, kita bedah jantung, satu masuk tiub 30,000. Ada 6 lubang nak kena, 90,000, kita bayarkan bil dia. So siapa yang bayar? Sahabat-sahabat yang menabung di takaful sebenarnya membuat khairat. Ramai di kalangan umat Islam dan orang bukan Islam di sana mendapat faedah daripada tabung takaful. Itulah yang sepatutnya kita nampak besar. Bukan nampak kita bayar duit, apa aku dapat. Nah, itu pemikiran yang kecil, yang individualistik, yang tidak boleh hidup dalam masyarakat moden hari ini. Jadi masyarakat moden ni memerlukan pada saling tolong-menolong. Jadi apabila kita menyertai takaful dengan perasaan tersebut, sebenarnya kita telah mengutip dana untuk saudara mara kita yang ditimpa musibah. Sebenarnya orang bisnes pun, sebenarnya saya jumpa orang bisnes ni pun duit dia semua jadi modal bisnes. Dia tak ada cash. Jadi orang ni pun perlukan juga. Walaupun nampak kaya, dia boleh pakai kereta mewah, dia boleh pakai rumah besar, tapi hutang. Tapi bila dia meninggal dunia, orang ni tak boleh duit sebab share tu berada dalam company. Takkan company nak bagi share macam mana, semua dah jadi perabot dan sebagainya. Jadi company tersebut yang sepatutnya mengambil protection key man protection. Mana setiap pelabur tu kita tanggung garanti dengan protection. Kalau setiap orang melabur 200,000, cover 200,000 setiap orang. Kalau dia meninggal dunia, ambil 200,000 bagi family dia. So share yang baki tu share dengan orang pelabur-pelabur yang ada. Itu salah satu cara saya jumpa company yang buat share dan saya closekan keyman ini. Maksudnya mereka ada 5 orang, share seorang 200,000, bisnes dia 2 juta, 1 juta. So cover seorang 200,000. Jadi company yang bayarkan. So bila seorang meninggal dunia, ambil 200,000 bagi balik. Kalau ada keuntungan, kita kira keuntungan lepas tu. Ataupun top up tu share, seorang 500,000. Apa salahnya? Company yang bayar. Okey. Itu dalam bisnes pun perlu ada berfikiran what's next. Kalau berlaku kematian salah seorang pelabur, macam mana kita nak bayar balik hutang modal dia pada waris dia. Ramai orang tak fikir. Akhirnya yang untung orang yang hidup. Partner yang meninggal dunia yang bagi share tu, waris dia terpakai nak hidup. Sebab apa? Tak boleh nak tuntut. Ini adalah risiko-risiko yang berlaku, yang menyebabkan berlaku pelbagai masalah dalam kewangan. Jadi dengan adanya takaful ini, sebenarnya masyarakat boleh gunakan dia sebagai satu cara bagaimana nak defend dia punya kewangan. Jadi kita buat SWOT analisis, kita tahu kekuatan kewangan dia, kita tahu kelemahan dia, kita tahu ancamannya, kita tawarkan padanya protection yang sesuai untuk cover dia punya keperluan hidup, untuk cover dia punya hutang, dan kalau company untuk cover dia punya share. Itu pandangan yang sepatutnya difahami oleh masyarakat. Satu lagi, apa salahnya dia tinggalkan waris dia kaya-kaya daripada miskin meminta-minta? Bukankah Nabi satu hari sahabat ni nak wakafkan semua hartanya jalan Allah? Nabi kata 1/3. 1/3 pun dah banyaknya. Sahabat ni nak wakaf semua, dia tak nak tinggal 1 sen pun. Nabi kata 1/3. Sebab itulah jadi dalam undang-undang, maka ada undang-undang hukum harta pusaka, kita tak boleh wasiatkan lebih pada 1/3. Kalau wasiat lebih 1/3 terbatal. Sebab apa? Itu telah dinaskan oleh Nabi. Ini menunjukkan betapa Nabi SAW juga berfikir tentang umat, supaya umat itu kaya raya untuk dia survive. Salahlah kalau kita anggap Nabi itu miskin. Lalu kita berfikir itu miskin. Tak, Nabi bisnes berapa belas tahun? 14 tahun Nabi bisnes. Dia belajar bisnes sejak umur 7 tahun, 8 tahun, 12 tahun. 14 tahun tu dah buat bisnes. Sampai umur 20
sampai dia umur 25 tahun dia jadi pelabur, pengusaha, ramai orang melabur dengan dia. Dan bisnes Nabi adalah international. Rihlat asy-syita'i was-saif. Mana dia Mekah tu jadi pusat perdagangan, pergi ke Yaman, singgah di Mekah, pergi ke Syam, berjuang, berniaga dengan Eropah dan sebagainya, dan 15 tahun trading sebenarnya kaya. Siapa kata tak kaya kan? Antara sahabat yang kaya, 10 orang sahabat yang digembirakan syurga, yang dijaminkan syurga oleh Nabi, 9 orang mereka adalah jutawan, hartawan. Abdurrahman bin Auf memang terkenal kaya. Abdurrahman bin Affan kaya. Kita lihat sampai hari ini masih lagi harta wakaf dia berada di Madinah. Sayyidina Abu Bakar kaya. Umar Khattab kaya. Jadi semua orang kaya. Dengan kekayaan mereka itu, mereka infakkan, dan itulah kekuatan yang berlaku pada umat Islam. Tetapi bila umat Islam fikir, aku makan, cukup makan sudah, ada 5,000 sudah, ada kemampuan untuk usaha tapi cukup sebab nak relax, dunia ni bukan tempat relax. Sepatutnya dia guna kepakaran ilmu dia untuk kembangkan kekayaan, dia sedekahlah kekayaan dia. Dia gunalah apa yang dia perlu, itulah nama dia qanaah. Barulah dia bersyukur dengan nikmat akal Allah bagi, pengalaman yang hidup yang dia dapat untuk kembangkan hartanya. Jadi saya lihat industri takaful ni adalah satu bidang yang cukup hebat. Sebab apa? Kita sebenarnya menolong orang, mengajak orang memahami perancangan kewangan, dan mereka menyusun perancangan mereka ikut keperluan yang betul. Nah, itu SWOT analisis. Ini juga satu perkara yang penting apabila kita jumpa klien, setelah kita bincang piramid kewangan tu, supaya dia nampak perancang kewangan mesti bersifat holistik, bermula daripada protection, kumpul kekayaan untuk bersara, dan fikir terus menerus bagaimana dia nak agih. Biar dia agih masa hidup, sebab bila dia agih masa hidup, dia dah tahu dah berapa persen diwakaf, diinfakkan untuk kehidupannya selepas mati. Maknanya dia dah tentu dah tahu mak tafiz mana yang akan dapat duit dia, dan dia tahu kemungkinan dia akan melahirkan 10 orang hufaz yang akan meneruskan agama. Mudah-mudahan 10 orang hufaz yang dia keluarkan melalui duit wakaf yang dia bagi itu akan meringankan azab ataupun meringankan kiraan hidup dia di akhirat. Jadi ini idea yang kita boleh bagi pada umat Islam. Dengan idea ini, kita akan lihat nanti institusi Islam nanti akan ada harta wakaf yang cukup banyak, dan tak perlu lagi nak minta sedekah macam sekarang. Baru ketika itu umat Islam boleh bersaing sama naik dengan orang Kristian. Sebab apa? Umat Islam sendiri dah ada kesedaran, duit mereka, bukan duit mereka, duit tabung insurans berbilion-bilion itu dipindahkan kepada institusi Islam. Sebab apa? Umat Islam ada kesedaran. Saya tunjuk slide yang terakhir ni. Tahun 2013. Ini data lama. Klaim di Malaysia 1 bilion. 90% klaim orang bukan Islam. Bayangkan tiap-tiap tahun duit daripada tabung insurans takaful berpindah kepada rakyat. 900 juta duit tu pindah kepada akaun orang bukan Islam. Siapa kaya? Duit kita, duit takaful, duit tabung, duit orang yang bekerja di bank, yang bekerja di syarikat insurans, yang bekerja semua kaki tangan awam ni orang Melayu. Yang jaga immigration, yang jaga sekolah, yang semua 50% yang jadi kaki tangan awam berkhidmat untuk orang buat bisnes ni orang Melayu. Tapi yang keuntungan bukan orang Melayu juga. Sebab apa? Tabung yang ada kita tak join. Kita pandang pelik insurans ni. Nampak Ustaz Noor Saleh dia nak main kempen insurans tu cabut. Salah faham. Saya bukan jual insurans. Insurans ni bukan jual. Tak ada produk yang jual. Kita hanya bagi kesedaran you perlu letakkan telur kewanganmu di dalam raga yang berbeza. Jangan letak telur dalam satu raga. Kalau jatuh pecah semua. Itu konsep yang kita faham. Jadi ini adalah gambar tahun 2013. Sekarang pun sama sebenarnya. Sekarang pun masih 17%. Bank negara kata baru 17% orang Islam ni mengambil kek kewangan ni. Jadi amat sedih sebab apa? Sistem kewangan ni dah bermula 30 tahun lebih. Sejak 1985 sampai sekarang, umat Islam tidak berfikir secara cara main setting yang betul. Maksudnya dia tak manage kewangan yang betul. Dia tak guna kekuatan kewangan yang dengan betul. Itu masalah dia, sebab mereka tak pandang takaful ni sebagai satu peluang. Orang Cina dia ambil peluang sebab apa? Dia meninggal dunia, dia baru bayar 100,000, family dia dapat 6 juta. Nak kumpul 1 juta berapa lama? Kalau lah satu polisi nak dapat 1 juta tu hanya bayar 24,000 setahun. 10 tahun baru 240,000. 20 tahun 48,000.
30 tahun tak sampai 100,000 lagi, tapi protection dia 1 juta sampai umur 80. Kalau dia umur 80 alhamdulillah lah, tapi ramai orang kita ni meninggal dunia sebelum 80. Cuma polisi takaful sekarang etika dia cover sampai umur 100 tahun. Kalau orang tu cover 2 juta pun insya-Allah garanti waris dia akan dapat 2 juta. Mana ada orang hidup sampai 100 tahun. Tapi kalau lah hidup tu rahmat Allah lah, sebab berkat dia menabung di etika, umur dia panjang 100 tahun. Tapi sebenarnya dia sudah jamin kewangan yang besar untuk family dia. Okey. So tujuan presentation hari ini adalah konsep. Saya nak menceritakan konsep kenapa perlukan takaful. Tadi saya dah cerita tentang piramid kewangan. Kita kena faham kewangan kita ada 3 perkara penting yang mesti lengkapkan: perlindungan, kumpul kekayaan dan mengagih. Kemudian saya dah cerita bagaimana kehidupan kita hari ini. Sebenarnya majoriti orang Islam ni dia kais pagi makan pagi. Tak ada orang simpan sampai 100,000 dalam bank hari ni. Kalau ada pun cukup makan setahun. Lepas tu dia kemungkinan hutang dia pun tak boleh bayar kan. Sebab apa? Beli kereta, lepas 5 tahun tukar kereta baru. Mula beli Pro 2, lepas tu beli Myvi, lepas tu beli Proton, lepas tu pergi Proton baru pula. Hutang dia makin meningkat. Dari 40,000 akhirnya sekarang hutang dia 140,000. Kalau dia meninggal dunia, dia akan bawa hutang 2 akhirat. Adakah anak dia akan bayar hutang dia? Kalau dia tak wasiat, kalau wasiat pun anak nak bayar hutang di mana? Jadi pada saya, orang yang berhutang ni wajib ambil takaful. Wajib. Jadi kita pergi jumpa lah orang yang berhutang. Student berhutang belajar 60,000, 40,000. Lepas tu hutang kahwin. Lepas tu hutang beli Myvi. Dah paling kurang dah 400,000, 200,000 dah ada hutang lah. Income baru 3,000, 4,000. Si bank memang tak ada. Jadi orang ni sepatutnya wajib mereka daripada nak berbelanja benda yang sunat, belanja benda yang harus, belanja benda yang makruh, ambil takaful tu wajib. Kalau tak, yang sunat, yang harus, yang makruh tu jadi haram. Sebab apa? Sebab ada peluang. Kalau kita ada peluang tak apa. Ini satu perkara yang kena faham dalam keutamaan berbelanja. Ada belanja wajib, ada belanja sunat, ada belanja harus, ada mungkin belanja haram. Jadi benda belanja haram dah haram, sunat jadi haram, harus jadi haram kalau yang wajib dia tak selesai. Jadi membayar hutang tu wajib sebab akan dibawa di akhirat. Jadi sekurang-kurangnya dia ambil protection untuk cover kereta dia, hutang dia. Close lah orang ni. Jadi kalau kita jumpa dia, kita close yang tu dulu. Okay. Sebab apa? Sebab hari ni kita survive sebab ada orang bekerja. Isteri kerja, suami kerja, jadi family survive. Tapi kalau salah seorang tu sudah tidak bekerja, family dia tak boleh nak survive. Jadi kenapa dia tak ambil takaful? Itu persoalannya. Kenapa tak ambil takaful? Cover lah. Mungkin hasad dengki kot. Nanti untung Ustaz Anwar lah, dia dapat komisen. Aku tak apa. Tak, itu kita kena ubah cara fikir. Ustaz Anwar tak untung mana pun kan. Yang untung anda kalau ada bayar 200,000, bila meninggal dunia anda dapat 2 juta. Ustaz Anwar dapat berapa saja. Anda tak bagi pun 1 juta 100,000 kat Ustaz Anwar. Ambil semua 100%. Takat ni tak ada orang claim 2 juta panggil Ustaz, anda dapat 2 juta ni, ambil dah 100,000 lah. Sorong, tak ada siapa bagi, 1 sen pun tak bagi kan. Jadi ini realiti kehidupan hari ni. Okey. Itu tentang keperluan income protection atau need protection. Satu lagi, apakah keperluan? Keperluan education. Pelan pendidikan. Kita kena tanya dia. Okey. Kebanyakan orang nak anak mereka ni masuk universiti. Adakah beasiswa lepas 20 tahun akan datang? Hari ini kelahiran anak-anak baru saja 500,000, 600,000 lahir. Bermaksud anak yang lahir ni akan bersaing narakannya dengan 500,000 orang untuk rebut peluang pendidikan. Sudah pasti dia perlukan duit. Dia ada 2 pilihan. Sama ada dia menabung sekarang untuk anak dia. Menabunglah sikit, 100, 200 sebulan, sampai umur 20 tahun adalah 30,000. Dia boleh guna, dah start 30,000 untuk belajar. Ataupun pilihan kedua, dia belanja semua duit tu, dia tak kisah, dia tak plan. Bila anak dia umur 18 tahun, hang berhutang. Hang bayarlah interest, hang berhutanglah sampai 44. Jadi dia tak akan mengubah suatu benda pun. Dia dulu berhutang dan dia suruh anak dia berhutang, jadi dia tidak ada satu upgrade dalam keluarga dia. Sebab tu dia upgrade lah sikit. Dulu mak ayah tak apalah berhutang sebab kerja kampung, tak ada duit. Dia sekarang makan gaji. Gaji tetap ada, dia boleh manage. Dia boleh simpan pejam mata. Pejam mata ambil 500 untuk police station. Dia tak akan ada masalah. Sebab dia boleh adjust makan minum, adjust belanja, dah akan cukup. Masalah dia tak plan. So
Tanya mereka, mana lebih baik? Nak suruh anak berhutang macam kita ke dan tanggung hutang demi hutang dan generasi kita akan datang tak berubah, ataupun kita buat perubahan sekarang? Kita dah ada kemudahan, dah lulus graduate, dah ada gaji, kita memudahkan urusan anak cucu kita sebagai saham kita di akhirat. Mudah-mudahan planning dan niat yang baik itu Allah bagi pahala, keberkatan, ilmu dan rezeki yang kita dapat. Kita tak mementingkan diri sendiri. Ini yang bukan Islam faham, ini orang Cina faham, orang India faham. Mereka ambil protection. Sebab itulah di Malaysia ni 90% yang ambil insurans takaful ni bukan orang Melayu. Sebab orang Melayu berserah pada Allah Ta'ala. Allah yang bagi rezeki. Kita tak perlu cari semut di batu melata pun Allah bagi. Jadi buat apa? Cari duit. Mereka pandai-pandai. Saya rasa itu salah faham. Salah faham terhadap takdir. Allah suruh berusaha. Lalu Allah kata apa? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Terbaik amalannya. Tak terbaik macam mana kalau tak plan. Kita tengok orang buat rumah dengan ada plan yang betul, dengan rumah tak ada plan. Kita nak beli rumah mana? Rumah yang ada plan kan, rumah tak ada plan. Mestilah sesuatu yang terbaik. Hari ni keluar Proton baru apa X5. Dengan boleh parking sendiri, orang dah terbaik, orang dah kagum pakat nak beli kereta baru. Sebab apa? Terbaik. Jadi manusia nak sesuatu yang terbaik, tapi hidup dia tak rancang menjadi yang terbaik. Ini salah konsep. Sebenarnya peluang takaful ni satu peluang yang perlu direbut oleh setiap umat Islam. Kerana apa? Kerana dia berhutang. Kerana dia nak pendidikan dia sempurna. Okey. So kita bincangkan yang pertama tadi. Saya dah bincang piramid kewangan, dia perlukan menyusun kewangannya secara sempurna, ahsanu amala, ada protection, ada dana persaraan dan terus buat agihan harta daripada awal. Dah siap dah macam mana nak agih. Itu sempurnalah dia masa hidup supaya anak cucu dia tak perlu ambil masa untuk naik mahkamah pergi sana sini nak settle masalah duit yang tinggal. Kalau ada duit tak apa, kalau tak ada duit tinggal hutang lagi kan masalah. Jadi cerdik terang mana? Ngaji sampai universiti tapi tak cerdik, menyusahkan anak cucu sebab apa? Dia boleh plan tapi dia tak plan. Jadi anak cucu kita besok akan pandang, apalah bapa aku kan ada ilmu perancangan tak buat, jarang menyusahkan kita. Jadi dia kutuk kita lagi dah. Bayangkan kalau kita duduk dalam kubur, orang duduk kutuk kita. Bagaimana rasa kita? Kita dalam kubur, anak kita Masya Allah, ayah tinggal 1 juta, dia boleh sedekah saja, dia masing-masing. Dia akan buat kenduri pada kita tiap-tiap malam. Sebab apa? Sebab kita ada dana yang kita tinggalkan. Okey. Okey. So, seorang perunding kewangan ni kita nak, bila kita buat SWOT analisis ni kita kena tunjuklah, buat satu garisan. Ini slide ni menunjukkan garisan hayat. Ini salah satu cara bagaimana saya nak ceritakan. Kita buat satu garisan. Okey, sekarang umur dia berapa? 25 tahun. Kita gariskan sampai panjang, ujung sekali umur 80. Kita doakan dia hidup sampai 80. 80 tu sempurnalah, cucu pun dah cicit dah ada kan. So dia nak bersara umur 50. So dia umur 25 sampai 50, dia ada 25 tahun untuk cukupkan dana dia bila dia nak bersara umur 50. Okay. 25 tahun adalah masa yang cukup penting dia nak kumpul harta sebab dia nak pencen umur 50. Dan dia kena ingat, bila dia bersara umur 50, dia kena simpan dana sampai dia boleh hidup umur 80. Bagaimana dia nak buat? Ini plan perancangan. Kita boleh nak start. Kita boleh kira, okey, umur 50 sampai 80, berapa kos yang dia perlukan? Cuba kira. Kita kena kira, dia nak bersara berapa nak pakai, dia nak pergi haji, kos perubatan berapa kalau masa ada sakit jantung. Kata sakit jantung sekarang 30,000. Itu sekarang. Sebenarnya inflasi jantung 15% sebulan. 5 tahun yang lalu 20,000, sekarang dah tak boleh, dah 30,000. Dah 5 tahun naik 10,000. Itu baru masuk tube saja, bukan bedah lagi. Maknanya lagi 20 tahun satu bedah jantung akan jadi harga 300,000. Tak ada 300,000 orang tak akan bedah jantung kita. Sebab apa? Orang terlampau ramai nak guna khidmat doktor pakar. Hospital tak banyak. Orang Indonesia datang, orang Singapura datang, orang Australia datang, New Zealand datang, orang Arab datang. Sebab apa? Kos perubatan di Malaysia murah, mereka kata. Mereka ada medical card yang boleh rawat di Malaysia. So, hospital kita nak terima siapa? Sebab hospital swasta ni buat bisnes. Kita tunggulah kat hospital kerajaan sebulan, 2 bulan lama, kita duk makan pil killer saja, cucu akhirnya mati kat situ. Sebab apa? Kita tak ada kad perubatan. Kita tak plan. Sedangkan kita mampu. Jadi kita dah kerja teruk 25 tahun, apa salahnya kita jaga diri kita ketika umur 50 sampai 80. Jadi duit itu kita peruntukkan
dengan ambil kad perubatan. Itu contoh bersedia dengan kad perubatan. Contoh kita umur 50 nak bersara, nak pergi haji apa semua. Jadi kita kena kira lah berapa dana yang diperlukan kali dengan kadar inflasi. Ini saya akan ajar di dalam time value of money calculator, financial calculator nanti. Kita akan bincang macam mana nak kira future value. Nilai sekarang dan nilai masa depan, dan macam mana nak dapat tekan itu dengan pelaburan yang kita buat. Itu satu ilmu lain lah, nama investment, ilmu tentang pelaburan. Macam mana kita nak compound kita punya investment untuk capai matlamat besaran. Korang-korang jadi nampak, oh semasa bersara dia paling kurang kena ada income 2,000 sebulan. Kalau sekarang 2,000, masa akan datang 2,000 tu mungkin jadi 5,000. Mana 2,000, 5,000 pada tahun 2050. Sekarang 2020 campur 30 tahun 2050. 2050 masa tu nilai duit RM1 kita hanya boleh beli coklat. Boleh gula-gula saja. RM1 tu adalah tak boleh minum secawan teh dah. Secawan teh dah mungkin RM3. Nasi lemak mungkin RM10. Dah. Jadi kalau dia hanya ada 2,000, dia tak boleh buat apa. Dia perlu ada 5,000 sebulan. Itu kena beritahu. So 5,000 sebulan bermaksud setahun 60,000. Kalau ada 10 tahun 60,000, dia hanya boleh hidup setahun. Dia nak hidup 30 tahun, nak kira lah. 60,000 kali 3, 1.8 juta. So macam mana dia nak accumulate wealth 1.8 juta. So dia kena menabung daripada sekarang. Kena berjimat dan menabung buat sesuatu. Sama ada dia beli rumah kedai ke dia sewa. Itu bijak lah. Orang yang bijak dia beli rumah kedai. Bila umur bersara 50 tahun dia ada rumah kedai 3 tingkat. Bawah dia sewa kat mamak buat restoran. Tingkat 2 dia sewa untuk pejabat. Tingkat 3 dia buat asrama. So dia dapat income daripada rumah tu, dia boleh survive. Ini memang orang Cina. Orang Cina dia akan beli rumah kedai dulu. Sebab apa? Bila dia bersara, rumah kedai itulah dia punya duit KLSP dia. Orang Melayu beli rumah. Rumah pula sewa. Rumah bayar 2,000 sebulan, sewa 500. Lepas tu rosak lah, orang lari lah, semua. Akhirnya bila dah 20 tahun, rumah tu pun dah lintang pukang. Nak jual pun tak laku, hutang habis. Jadi tak cerdik. Kalau nak melabur properti, jangan beli rumah. Beli rumah lelong. Develop, biarlah sewa bulan tu boleh bayar installment. Itu pun bijak. Kalau kita bayar 2,000, sewa 500, kita tolong bayar 500 untuk orang menyewa, itu sedekah lah. Kita sedekah pada orang penyewa, baik hati. Lebih baik kita sedekah anak cucu. Jadi planning dalam properti dia kena cerdik. Silap-silap beban. Okey, itu ilmu lah. Kita kena ada ilmu tentang properti, kita kena ilmu tentang investment, kita kena ilmu yang lain untuk cerita pada bakal prospek kita bagaimana dia nak plan untuk bersaraan. Lepas tu kita kena tanya dia, 25 tahun sampai 50 tahun ni agak-agak berlaku tak kemalangan? Agak-agak berlaku tak penyakit kritikal? Agak-agak berlaku tak tercekik ayam mati lah, lumpuh ke? Ada. Kalau berlaku, bersedia tak? Ada tak backup? Mustahil. Kalau tak ada backup ni tak cerdik lah. Hari ni kita buat tesis, tiba-tiba tak buat backup, kena virus satu komputer. Kan habis 5 tahun tulis tak boleh buat apa sebab hanya kita kedekut nak beli time drive untuk backup. Kedekut punya pasal masalah semua sekali. Ataupun kita travel di jalan raya, kedekut punya pasal tak bawa spana, tak bawa tayar spare, semua tak bawa. Sebab apa? Mahal tayar spana. Jadi tawakal kita kata. Sampai kat tengah-tengah genting Highland sana, tengah malam tayar pancit. Siapa nak berhenti? Kan masalah. Kerana kedekut nak beli backup tayar spare. Jadi begitulah juga tentang kewangan. Kita nak backup 1 juta tapi tak mampu bayar 2,000. 2,000 tu besar, sedangkan 2 juta tu berapa kali-kali ganda 2,000. Tapi kita tak faham konsep perancangan kewangan, jadi kita nampak benda tu membebankan. Tapi bila dia faham konsep perancangan kewangan, dia tahu risiko dia di depan dan dia ada kemampuan untuk guna duit. Duit ada kat banknya, bukan tak ada. Duit kat bank ada tabung haji, dia tak guna pun. Dia tak makan pun duit tu. Tapi bank lah guna rolling buat bisnes. Tapi bila dia susah, bank tak tolong dia. Tapi kalau dia transfer 2,000 duit di bank tu masuk takaful, automatik dia dah dapat protection. Rawatan hospital dia ada, pampasan kewangan dia ada. Sebab apa? Dia bijak. Hari ni kenapa tak bijak? Sebab tak tahu. Jadi masalahnya hari ni ramai orang Islam tak tahu tentang gambaran menyuruh tentang perancangan kewangan ni. Jadi bila salah faham tu berlaku, menuntut kepada saya untuk mengajak tuan-tuan dan puan, sedar jom kita jadi volunteer, jadi perancangan kewangan.
Kalau tak nak duit pun tak apa, bagi duit kat saya. Tapi kita sedarkan orang untuk merancang kewangan. Tapi kalau betul-betul nak buat usahawan dalam arena takaful ni, insya-Allah tak ada pendapatan yang paling tinggi kecuali di dalam takaful. Rekod di Malaysia, China 1.5 juta income sebulan. Di takaful etika China juga 1 juta sebulan. Orang Melayu yang 1,000, 200,000, 10,000 tu biasa. Sebab apa? Sebab oleh kerana industri ni payah nak penetrate, tapi perlukan usaha, jadi upah dia berbaloi. Upah ni dipantau oleh Bank Negara, maknanya dia adalah pendapatan yang sah. Kita dipantau oleh Bank Negara dalam satu industri yang ada undang-undang, yang license, dan siapa yang dapat komisen daripada takaful, dia boleh beli rumah, beli kereta, maknanya statement dia laku. Jadi profesional. Kerja kita hanya jumpa orang, isi borang, bas, cukup. Tak apalah, tak seteruk lawyer. Nak kena pergi mahkamah lah, jumpa klien, jumpa hakim lah, masuk court lah, buat pening kepala lah. Jadi buat apa? Walaupun gaji mahal. Jadi takaful ni jumpa orang, submit online saja. Hari ni saya close online, ceramah online, close online, submit online, dia transfer duit online, duduk rumah, income masuk. Kemarin saya buat ceramah, dia kata, mampu ke orang bayar 5,000 Ustaz? Saya kata, pasal apa tak mampu? Cuba tengok orang berniaga. Orang berniaga, sehari dia jual nasi lemak, dia tarik kat sini, di Beranang. Seorang duduk paling kurang RM10. Tu RM10 tu basic nasi lemak dengan air. Sehari klien dia dekat 200 orang. 200 orang kali dengan RM10, 2,000 income sehari. 2,000 tolak dia kata-kata lah untung dia 50%, 1,000. So doktor dia dapat apa? 30,000 sebulan. 30,000 sebulan dia tak mampu kah bayar 5,000 sebulan? Memang mampu. Tapi kenapa tak masuk? Sebab tak ada ejen pergi jumpa. Pergi jumpa pun dia tak faham. Sebab apa? Mindset orang Melayu insurans cabut. Mindset tu tak betul. So sebenarnya hari ni kita masih ada peluang, sebab apa? Mindset orang tak betul. Jadi kita berpeluang untuk membetulkan mindset. Kalau kita berjaya betulkan mindset orang, mind setting dia betul, dia buat perancangan yang betul, dia bertindak berdasarkan ilmu bukan emosional, insya-Allah boleh berjaya. Okey. Saya rasa saya dah bentang semua slide ni. Secara umum, tujuan perbincangan hari ini adalah untuk memberi kesedaran satu konsep pemikiran apa itu perancangan kewangan. Dan salah satu perancangan kewangan adalah takaful. Jadi perancangan kewangan ni meliputi, pertama, protection yang paling penting. Dia kena protect dia punya income, dia kena protect dia punya cost hospital, dia kena protect dana persaraan dia kena invest juga. Kemudian dia kena simpan dana pendidikan dia, anak dia. Kalau dia menabung RM200 untuk anak dia meninggal dunia, takaful akan menabung bagi pihak dia. So anak dia tetap akan dapat dana untuk pendidikan. Ramai orang Cina ambil dana pendidikan, tapi anak dia bila dah masuk universiti, dia tak guna pun duit 50,000 yang anak seban. Anak dia tu melabur pula. Dia melabur pula duit tu, dan dia kalau dapat loan, dia loan lain. Dia duit tu dia labur, dia buat bisnes. So bila dia graduate, duit yang dia labur tu dah jadi 500,000. So dia dah start bisnes baru. Dia orang belajar semata-mata untuk cari kepakaran buat bisnes. Bukan belajar dapat sijil dan bawa sijil cari kerja. Itu bukan orang Melayu. Bukan orang Melayu. Orang bukan Melayu ni sebenarnya dia fikir dia kerja, dia belajar dia nak kerja apa. So dia fokus ilmu yang dia nak guna untuk cari duit. Kita orang Melayu ni belajar nak bawa sijil kita nak cari kerja. Jadi jenuh lah. Bila ada orang terlampau ramai, kita tak akan dapat kerja. Apa salahnya kita cipta kerja kita sendiri? Takaful ni ialah kita cipta kerja kita sendiri. Duduk di rumah, cari siapa kita nak jumpa, syarah kat dia. Dia beriman, dia ambil. Dia tak beriman, dia punya pasal. Jadi tugas kita adalah menyampaikan. Itulah sebab sikit pembentangan. Jadi saya rasa setakat ini pembentangan saya. Kalau ada audien di sana dan sama ada di dalam Facebook, saya buat Facebook Live. Ramai yang bersama saya. Terima kasih kerana bersama saya pada hari ini. Siapa yang berminat, yang dah bersara ke, ataupun minat nak bersara, ataupun nak buat side income, untuk tahu lebih lanjut, saya akan coach macam mana nak dapat 125,000 sebulan dengan protection takaful. Sebenarnya bukan mustahil, sebab ada orang boleh buat. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, wassalamualaikum.